Pakcik Makcik Okto Arung, Datuk Seri Najib Razak semakin takut untuk check in penjara Sungai Buloh pada 8 Disember 2021. Bosku Najib sangat-sangat risau dan tidak boleh tidur malam kerana keputusan kes jenayah beliau merompak duit SRC 1MDB akan diumumkan pada tarikh keramat 8 Disember 2021 ini. Jika dikira-kira tinggal 8 hari lagi keputusan kes jenayah rompakan SRC 1MDB Datuk Seri Najib Razak, pejam celik kes SRC 1MDB ini gagal ditangguhkan keputusannya dan dipercepatkan oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Ialah Pakcik Makcik Okto Arung. Bosku Najib sendiri tahu dia rompak duit negara kita, duit rakyat kita. Dia masukkan duit rompakan itu dalam akaun bank peribadi dia. Memang tidak menghairankan jika bosku Najib dan konco-konconya yang merompak duit SRC 1MDB takut dengan tarikh 8 Disember 2021. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran, ini adalah realiti. Perang saraf, perang psikologi, perang persepsi. Yang mana bosku Najib sebagai banduan penjenayah belum bersedia untuk check in dalam penjara Sungai Buloh pada 8 Disember 2021. Apa khabar bosku Najib di Singapura sekarang? Boleh tidur malam ke tu? Tak boleh tidur malam? Terpaksa minta tolong dengan bomo-bomo supaya boleh tidur aman? Saya kesian tengok bosku Najib ni. Awal-awal dulu dia senang merompak duit negara kita, duit rakyat kita dalam syarikat 1MDB, dalam syarikat SRC. Berbilion-bilion US dollar. Tak ingat mati, tak ingat neraka. Tak takut dengan Allah, tak takut dengan rakyat, tak takut dengan hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. Sekarang hidup bosku Najib makin susah. Nak tidur pun susah, nak makan pun susah, nak mandi pun susah. Sebab dalam kepala otak bosku Najib terbayang-bayang sudah penjara Sungai Buloh, Pakcik Makcik Okto Arung. Aku sebagai rakyat ingin berkongsi bukti-bukti kes jenayah Datuk Seri Najib Razak merompak duit SRC 1MDB yang dibongkarkan oleh SPRM, yang dibongkarkan oleh Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Pendakwa Raya dalam Mahkamah Malaysia. Pakcik Makcik Okto Arung, ramai orang tidak tahu apakah bukti-bukti bosku Najib merompak duit SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit. Saya terus terang, begini senang cerita saja. Tak perlu pusing-pusing, tak perlu berbelit-belit. Bukti pertama, semua transaksi keuangan bosku Najib mencuri duit SRC 1MDB, merompak duit SRC 1MDB. Lepas tu dia cuci duit haram itu di luar negara melalui bantuan Jolo, bantuan Goldman Sachs Bank, bantuan negara-negara luar untuk dia merompak duit negara kita. Paling jelas, duit 42 juta ringgit itu Datuk Seri Najib Razak kantoi habis. Duit itu dimasukkan dengan cara yang very mengejutkan.
Bodohnya bosku Najib ini, pakcik makcik. Dia telefon Jolo. Hello Jolo, tolong buka akaun bank atas nama saya ya Jolo. Okey, kau pergi AM Bank, buat personal account atas nama saya. Jolo yang bodoh ni pun jawab, baik bosku Najib, kita akan buka akaun. Sudah buka akaun, Najib pun tanda tangan borang pembukaan personal bank account di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Bukti ini dibentangkan oleh SPRM, oleh Jabatan Peguam Negara, Jabatan Pendakwa Raya dalam Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Malaysia sampai sekarang. Apabila personal bank account ini kantoi, pakcik makcik tahu apa Najib buat dalam mahkamah. Najib cuba menipu dengan peguam-peguam bela dia. Tetapi sayang 1000 kali sayang, hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia ni, bosku Najib gagal tipu. Kenapa? Di awal perbicaraan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, SPRM, Jabatan Peguam Negara, telah berjaya membuktikan di hadapan hakim-hakim dalam negara Malaysia, tanda tangan pembukaan personal bank account adalah tanda tangan tulen oleh Datuk Seri Najib Razak. Kata bosku Najib, kata macai-macai, penyamun-penyangak 1MDB ni, akaun itu dibuka oleh Jolo tanpa pengetahuan Najib. Sekalinya bosku Najib kena bogel, ditelanjangkan, kena smackdown pakcik-makcik, tanda tangan itu disahkan oleh hakim. Memang itu tanda tangan tulen bosku Najib, bukan ditiru oleh Jolo. Malah pegawai-pegawai dalam syarikat SRC 1MDB menyatakan sewaktu mereka mesyuarat di rumah bosku Najib di Jalan Duta Kuala Lumpur, bosku Najib sendiri memberi arahan face to face kepada Jolo untuk buka personal bank account di AM Bank Kuala Lumpur. Untuk apa Najib buka personal bank account? Ini cerita dia, supaya semua duit pelaburan rakyat, pelaburan negara dalam syarikat SRC 1MDB di luar negara dipindahkan oleh Jolo ke dalam personal bank account bosku Najib di dalam negara Malaysia. Jadi siapa yang bagi arahan untuk buka akaun bank? Datuk Seri Najib Razak. Siapa yang arahkan duit rompakan SRC 1MDB dipindahkan ke dalam bank account AM Bank itu? Bosku Najib lah. Pakcik makcik, Jolo tu orang tengah, rana, ikan bilis, anak ikan suruhan bosku Najib. Jadi begitulah bukti pertama yang menyebabkan bosku Najib kalah dalam perbicaraan kes jenayah SRC 1MDB, kantoi merompak 42 juta ringgit. Sehingga Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan Datuk Seri Najib Razak gagal membuktikan dia tidak ada personal bank account di AM Bank. Datuk Seri Najib Razak gagal menafikan dia sendiri yang memberi arahan kepada Jolo untuk buka akaun bank untuk cuci duit itu dan pindahkan duit rompakan SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit ke dalam personal bank account bosku Najib. Setelah kantoi merompak, bosku Najib tutup personal bank account itu cepat-cepat pada tahun 2015 lalu. Tetapi sudah terlambat bosku, kerana rekod transaksi keuangan ini sudah tercatat black and white dalam rekod perbankan seluruh dunia. Maka apabila transaksi keuangan ini ada bukti hitam putih, tidaklah menghairankan bosku Najib akan terus kalah dalam perbicaraan kes jenayah di Mahkamah Dunia ini. Ini bukti yang memang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan main cakap-cakap. Saya ingin terus terang kepada seluruh dunia.
kenapa bosku Najib kes jenayah besar ini dia sangat susah untuk menang kerana transaksi keuangan itu dia tidak dapat nafikan. Transaksi keuangan pemindahan duit rompakan daripada akaun bank syarikat SRC1MDB kepada akaun bank bosku Najib dalam Malaysia. Memang bukti hitam putih itu berjaya ditemui dan disimpan dengan selamat oleh kerajaan Malaysia. Paling meletup pakcik makcik Otto Arum. Negara-negara lain, kerajaan Amerika Syarikat, kerajaan Switzerland, kerajaan Singapura, kerajaan negara-negara lain yang berjaya mengesan duit rompakan SRC1MDB dicuci oleh Najib dan Jolo di luar negara telah diserahkan bukti itu kepada SPRM, kepada PDRM, kepada Mahkamah Malaysia, kepada Jabatan Peguam Negara. Sebab itu 7 kes jenayah SRC1MDB ini sangat-sangat menakutkan Datuk Seri Najib Razak pada 8 Disember 2021. Bukti dia, transaksi keuangan tu dia merompak duit 1MDB 42 juta ringgit. Mau dibakar dah tak boleh dibakar kerana rekod itu dalam sistem pengkomputeran dunia. Siapa kerja sebagai pegawai bank, dia faham apa yang saya cakap. Ini bukti sangat-sangat besar, sangat-sangat jelas yang menyebabkan bosku Najib sangat-sangat takut masuk penjara Sungai Buloh, pakcik makcik. Ini kebenaran. Memang kebenaran itu sangat-sangat pahit untuk ditelan oleh bosku Najib. Sangat-sangat menakutkan bosku Najib dan menaikkan kemarahannya. Tetapi ialah bosku Najib sendiri buat bank account sendiri. Dia arahkan Jolo. Dia sendiri yang berani-berani mati nak merompak duit SRC1MDB 42 juta ringgit. Dia kena tanggung sendiri. Bukan kita punya masalah. Ini masalah bosku Najib. Dia sudah berjoli. Hidup bermewah-mewah dengan Rosmah, dengan anak-anak dia. Tak tahu malu. Jadi kaya raya hasil daripada duit rompakan. Duit negara, duit rakyat Malaysia dalam syarikat SRC1MDB. Ini orang memang tidak takut Tuhan. Tidak takut masuk neraka. Inilah namanya politikus iblis. Politikus Dajjal laknatullah, pakcik makcik Otto Arung. Tak takut balasan dunia dan balasan akhirat. Secara cash, Allah tunjukkan kebenaran ini. Kerana dalam Islam, merompak adalah haram. Merompak duit rakyat, merompak duit harta negara ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, dalam Islam, dalam syariat Allah, mana-mana pemimpin yang kantoi merompak duit rakyat dan negaranya tidak akan selamat dunia akhirat. Ini yang berlaku kepada bosku Najib. Dia cakap dia difitnah. Pakcik makcik, hari ini hari Selasa kan? Betul kan? Hari ini hari Selasa 30 November 2021. Bila bosku Najib nak saman fitnah Wall Street Journal, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, Mahkamah Amerika Syarikat, Mahkamah Switzerland, Mahkamah Singapura, media-media di seluruh dunia, semua orang-orang Najib bongkarkan bukti Najib dalam Mahkamah Malaysia. Dia adalah ketua perompak dalam 1MDB. Semua nama-nama yang disebut oleh Najib, Zeti Aziz, Jolo, semua ini orang-orang Najib. Maka sangat benar kata-kata bosku Najib dan cyber troopers dia dalam negara Malaysia. Yang salah dia kata Jolo dan Zeti. Zeti Aziz jadi Gubernur Bank Negara. Siapa yang lantik? Datuk Seri Najib Razak yang lantik. Tapi siapa yang rompak duit 1MDB 2.6 bilion ringgit? Bosku Najib.
Awal-awal Zeti Aziz diam, lama-lama Zeti Aziz bongkarkan rahsia Najib dalam Mahkamah Malaysia. Sebab itu Najib marah dengan Zeti Aziz. Najib ingat rahsia dia tidak akan dibongkarkan oleh Zeti Aziz dalam Mahkamah Malaysia. Sebab Gubernur Bank Negara tahu semua bukti hitam putih transaksi keuangan Najib merompak duit SRC 1MDB, pakcik-makcik. Sebab itu hari-hari Najib takut dengan Zeti Aziz. Jolo. Kenapa Jolo disembunyikan? Sebab Jolo ini tahu semua rahsia Najib. Tetapi bodoh Najib. Dia ingat bosku Najib ni tidak akan dijatuhkan hukuman kalau Jolo itu disembunyikan di luar negara. Tapi silap. Kerana dalam kes ini dalang utama adalah bosku Najib. Jolo tu hanya ikan bilis saja, pakcik-makcik. Yang paling banyak merompak, yang paling kenyang merompak, sudah tentu ketua perompak, ketua lanun, bosku Najib. Ini fakta dan kebenaran. Sebab itu bosku Najib tidak berani saman fitnah sesiapa sampai hari Selasa, sampai Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun oleh Mahkamah Malaysia. Najib dan orang-orang dia pernah berkata, seseorang penjenayah akan dibuktikan bersalah jika mahkamah menyatakan penjenayah itu bersalah. Datuk Seri Najib Razak sudah diumumkan bersalah oleh Mahkamah Malaysia merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit kerana bukti transaksi keuangan. Semua duit rompakan itu masuk dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak. Malah duit itu habis dibelanjakan untuk shopping, untuk bagi dedak kepada orang-orang dia di seluruh dunia. Pakcik-makcik Oto Arung, bosku Najib cuba salahkan Goldman Sachs Bank, cuba salahkan AM Bank yang membongkarkan rahsia Najib. Saya nak bagi tahu, bosku Najib, ini bukti yang kedua. Dia bayar pegawai-pegawai bank di seluruh dunia untuk membantu dia merompak duit SRC 1MDB. Apabila Najib sudah tumbang PRU 14, semua pegawai-pegawai bank ini di Goldman Sachs Bank, di Amerika Syarikat, di AM Bank dan mana-mana bank seluruh dunia, di Singapura, di Switzerland, tidak lagi mahu backup dan tolong Najib Razak. Maka saya nak bagi tahu dengan pakcik-makcik Oto Arung dalam UMNO, semua pegawai-pegawai bank yang mengiringi Datuk Seri Najib Razak dan Rosmah, semua itu dibayar oleh bosku Najib guna duit rompakan 1MDB. Berbilion-bilion US dollar duit 1MDB dirompak secara berjemaah oleh bosku Najib, pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat, di mana-mana bank seluruh dunia. Tetapi akhirnya semua pegawai-pegawai bank bosku Najib dijatuhkan hukuman oleh mahkamah Amerika Syarikat, Singapura, Switzerland, dipenjarakan, diarahkan untuk bayar semula duit rompakan 1MDB milik kerajaan Malaysia itu. Jadi betul kata Najib, bukan dia saja yang merompak. Ada ramai anak-anak ikan dia yang tolong dia merompak. Betul. Betul semua cerita Najib tu, pakcik-makcik. Tetapi ketua perompak dia dalam kes SRC 1MDB ini adalah Datuk Seri Najib Razak. Maka akhirnya, apabila bosku Najib ini dalam mahkamah, dia cakap, saya tidak dapat nafikan semua transaksi keuangan itu. Tapi bukan saya saja yang merompak. Jolo pun merompak. Zeti pun merompak. Pegawai-pegawai bank di Amerika Syarikat, Singapura, Switzerland dalam Malaysia pun merompak 1MDB. Apabila Najib berkata begini, maksudnya Najib mengiyakan dia merompak. Cuma kata Najib ada dia punya tapi. Bukan saya seorang yang merompak. Ada ramai orang-orang UMNO BN yang ikut merompak bersama saya. Akhirnya, orang-orang Najib dalam kerajaan UMNO sendiri bongkarkan dalam Mahkamah Malaysia. Kata orang-orang bawahan Najib, ketua kami merompak adalah Datuk Seri Najib Razak. Maka mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada bosku Najib kerana kebodohan bosku Najib sendiri mengaku secara tidak langsung pasal semua transaksi keuangan yang jadi bukti itu. Malah ikan-ikan bilis perompak tu pun mengaku di hadapan hakim
Bosku Najib adalah ketua lanun perompak dalam 1MDB. Ini bukti kedua Pak Cik Makcik Otto Arung memenggal kepala bosku Najib. Sebab itu dia takut 8 Disember 2021 ni, silap-silap hukuman penjara dia ditambah. Silap-silap hukuman dia tidak boleh lagi ditangguhkan sebab kuat betul menipu. Ketiga, bukti ketiga ya Pak Cik Makcik Otto Arung, saya ingin recap dan flashback balik. Macam mana 3 orang hakim smackdown Najib Razak dalam perbicaraan Mahkamah SRC 1MDB di peringkat Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Ini ramai orang lupa dan ramai orang tak tahu. Untuk makluman seluruh dunia, khususnya rakyat Malaysia yang amat cerdik pandai, di peringkat terakhir perbicaraan kes jenayah SRC 1MDB Datuk Seri Najib Razak merompak 42 juta ringgit itu, di peringkat Mahkamah Rayuan 3 orang hakim terpaksa menegur Datuk Seri Najib Razak dan peguam belanya. Apa yang ditegur? Kata 3 orang hakim, "Wahai Najib, wahai peguam-peguam Najib, kamu ni nak menafikan kes jenayah kamu yang mana satu? Sebab ada 7 kes jenayah. Jenayah pengubahan wang haram, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa, jenayah rasuah, jenayah rompakan." So, peguam-peguam bela Najib tidak buat kerja dalam Mahkamah Malaysia di peringkat Mahkamah Rayuan untuk kes SRC 1MDB. Sehingga 3 orang hakim terpaksa mengajar Datuk Seri Najib Razak dan peguam-peguam dia macam mana cara untuk berhujah dalam mahkamah, kerana hujah Najib dan peguam dia hujah bodoh-bodoh merapu. Lari topik, lari tajuk. Tajuk dalam kes jenayah Datuk Seri Najib Razak very simple. Datuk Seri Najib merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Najib ni dengan peguam dia cerita apa? Dia cerita pasal politik. Dia cerita pasal derma Raja Arab Saudi yang tak ada kaitan. Dia cerita pasal Jolo, yang mana kes itu very specific, very clear. Ia adalah tentang Najib Razak, bukan Raja Arab Saudi, bukan Zeti Aziz, bukan Tun Dr. Mahathir yang didakwa dalam mahkamah. Dalam kes SRC 1MDB 42 juta ringgit ini, bukan Jolo yang didakwa, tetapi Najib Razak yang didakwa. Maka subjek perdebatan dalam mahkamah itu Najib Razak dan peguam bela dia tak faham apa tajuk perbahasan perbicaraan mahkamah. Maka ini antara punca utama apabila Najib Razak dan peguam bela dia tak faham kes mahkamah sendiri. Pak Cik Makcik Otto Arung rasa Najib Razak ni boleh menang kah? Kalau hakim-hakim tu dah tegur, "Najib, peguam-peguam kau ni tak pandai berhujah untuk kau. Dorang tak faham kes jenayah ni. Dorang tak ada nafikan pun satu bukti kes jenayah." Nah, kalau hakim-hakim dah tegur awal-awal, Najib dan peguam bela beliau tidak menafikan apa-apa bukti 7 kes jenayah rompakan SRC 1MDB. Ini tanda-tanda kiamat besar ni 8 Disember 2021. Pasal derma Raja Arab Saudi paling lucu. Hakim tanya, "Mana bukti derma Raja Arab Saudi?" Najib dengan peguam bela dia tak ada bagi bukti kukuh. Saksi Raja Arab Saudi pun tak ada. Saksi keturunan keluarga Raja Arab Saudi pun tidak ada. Tuktap SPRM, pendakwa raya, tunjukkan bukti kepada hakim. 2.6 bilion ringgit adalah duit rakyat, duit negara yang dirompak dalam syarikat SRC 1MDB oleh bosku Najib. Maka ini bukti paling besar. Bosku Najib tak boleh jawab dalam Mahkamah Rayuan. Macam mana kau nak menang kalau bosku Najib kantoi 2.6 bilion ringgit itu? Najib tipu hakim. Itu bukan derma Raja Arab Saudi, itu duit rompakan dalam 1MDB. Maka akhir kata,
Kesilapan besar bosku Najib ni, dia berhujah tak ikut tajuk dalam mahkamah. Tajuk dalam mahkamah rayuan, Najib Razak merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Najib ni lari lintang pukang. Dia cerita pasal masalah lain. Dia bukan cerita pasal masalah dia merompak depan hakim. Jadi, apabila dia cerita sampai sekarang yang salah adalah Amerika, yang salah adalah ZT, yang salah Tun Dr. Mahathir, yang salah adalah Jolo, Najib belum berjaya menafikan semua bukti dia merompak duit SRC 1MDB. Jadi apabila Najib, dia tak boleh jawab kes jenayah dia sendiri, dia lebih tahu pasal masalah jenayah orang lain. Ini akan menjadi punca kekalahan Datuk Seri Najib Razak, Pakcik Makcik Oto Arum. So, kepada bosku Najib, penyokong-penyokong dia, sudahlah salahkan orang lain. Bukti transaksi keuangan, duit masuk, duit keluar tu sudah berada di tangan hakim. Semua penipuan dan pembohongan kau dalam mahkamah rayuan, 3 orang hakim sampai tegur kau. Sampai viral kes tu. Sampai hakim cakap kau dengan peguam kau tidak ada menafikan secara spesifik 7 kes jenayah pengubahan wang haram, pecah amanah, salah guna kuasa, rasuah dan rompakan dalam kes merompak 42 juta ringgit duit SRC 1MDB ini. So ingat ya Pakcik Makcik Oto Arum, kalau bosku Najib check in dalam penjara Sungai Buloh 8 Disember 2021 ni, menangislah kita beramai-ramai. Sebab memang kesian. Inilah nasib Ketua Landun, Ketua Perompak dalam 1MDB. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai bosku Najib menipu dalam dunia ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rakyat Malaysia akan tunjukkan kebenaran yang terlalu pahit dekat dunia ni. Tidak ada mana-mana perompak yang boleh selamat dalam mahkamah Malaysia. Mahkamah Malaysia ni tak sama dengan mahkamah Amerika Syarikat. Apabila Najib menggunakan hujah, semua ini adalah propaganda politik dan konspirasi politik. Benda ni tak boleh diterima oleh hakim, Datuk Seri Najib Razak. Kau punya kes ni bukan kes politik. Kes 1MDB ini adalah kes jenayah. It is a straight to the point case. Very clear. Kes merompak duit 1MDB, duit SRC 42 juta ringgit ini, Datuk Seri Najib Razak, bukan kes politik dalam mahkamah. Ini adalah kes jenayah yang sangat-sangat berat. Apabila Najib menggunakan hujah, ini semua adalah konspirasi politik, Najib Razak sudah gagal menafikan semua bukti transaksi keuangan, bukti hitam putih di seluruh bank-bank dunia, yang akhirnya duit itu dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi bosku Najib sebanyak 42 juta ringgit. Dan kata Najib dia tak tahu, tapi Najib dan Rosmah tahu pula. Habiskan duit itu untuk shopping di seluruh dunia. Itu yang hakim hairan. Itu yang hakim pelik. Bosku Najib cakap dia tak tahu duit dalam akaun bank dia ada 42 juta ringgit. Tapi duit itu habis. Dijoli, dibelanjakan untuk shopping, puaskan nafsu Rosmah dan macai-macai dia dalam UMNO. Kalau betul Najib tak tahu duit itu, kenapa Najib boleh belanjakan 42 juta ringgit duit rompakan SRC 1MDB? Kalau betul Najib diperangkap, kenapa Najib tak buat laporan polis, laporan SPRM? Sudah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, baru dia nak buat laporan polis, baru dia nak salahkan orang lain. Jadi pengajarannya, perompak ni memang pandai menipu Pakcik-pakcik Oto Arum, tetapi hakim-hakim yang bijaksana itu tidak boleh ditipu dalam mahkamah Malaysia. Rakyat yang genius dan berani bersuara tidak boleh ditipu
oleh Datuk Seri Najib Razak kerana terbukti 2.6 bilion ringgit itu bukan derma Raja Arab Saudi, bukan derma Kerajaan Arab Saudi, tetapi itu adalah duit yang dirompak oleh bosku Najib dalam syarikat 1MDB. 42 juta ringgit itu bukan derma daripada Raja Arab Saudi ya. Hakim-hakim dalam planet bumi ini, itu terbukti transaksi keuangan keluar masuk berputar-putar duit itu di seluruh dunia. Akhirnya dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak, duit itu berpunca daripada duit rakyat, duit negara yang dicuri dengan sangat halus, dengan sangat sistematik oleh bosku Najib dalam syarikat SRC 1MDB. Maka akhirnya saya telah berjaya berkongsi kepada seluruh dunia bukti-bukti bosku Najib. Jelas dia adalah dalang utama, mastermind yang merompak duit SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit. Mana-mana hakim dalam planet bumi ini nak sembunyikan fakta ini sampai kiamat. Generasi kami tidak akan lupa dosa-dosa besar bosku Najib merompak duit rakyat, duit negara Malaysia sebanyak 42 juta ringgit. Apapun, good luck bosku Najib. Penjara Sungai Buloh sudah tidak sabar menanti kehadiran kamu. Sambutannya meriah akan kita buat. Memang kesian, sangat kesian. Ketua perompak 1MDB itu, dia perlu bayar dan pulangkan semula berbilion-bilion ringgit duit negara yang dirompak. Sampai sekarang tidak tahu malu. Najib hidup kaya raya senang lenang bersama Rosma dan anak-anaknya kerana kenyang merompak negara kita. Game is over bosku. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rule of law is always win in Malaysia. Negara ini adalah negara demokrasi. Mahkamah Malaysia adalah mahkamah demokratik. Maka tolong bersedia bosku Najib. Ada kejutan pada 8 Disember 2021. Kalau kau bebas, selamatlah kau dekat dunia. Tapi kalau kau dijatuhkan hukuman penjara lagi, terus check in penjara Sungai Buloh, tolong bertaubat kepada Allah dan minta maaf dengan rakyat Datuk Seri Najib Razak. Sekian. Terima kasih bosku. Sebab kau merompak duit negara kami sampai kau tidak takut dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.